Assalamualaikum, apa khabar semua? Jadi hari ni aku ada di Batu Feringgi dengan Proton S70. Proton bawa kami ke sini naik flight. Dia pecahkan grup media jadi dua grup. Jadi grup yang pertama drive mai sini dan grup yang kedua akan drive balik ke KL lah. Sebabnya ialah sebab mereka tak cukup kereta untuk bawa. Selalunya mereka bagi kita semua bawa sekali lah 10 kereta ke 15 kereta macam tu. Tapi kali ni mereka hanya dapat jumpa 5 kereta. Jadi hampa mesti heran macam mana manufacturer boleh tak ada kereta kan. Tapi itu hakikatnya sekarang. Kalau hampa tanya geng-geng yang dah order S70 ni, mungkin mereka pun akan kata, ish, memang duk tunggu lama kereta ni, duk lama tak sampai-sampai lagi. Rupanya semalam bila kita tanya dengan Encik Roslan Abdullah, Deputy CEO Proton, dia kata hanya 800 lebih kereta je baru mereka deliver dekat tangan pembeli. Dan mereka tengah berusaha lah nak bagi deliver semua yang 3,000 yang booking awal tu dapat sebelum raya lah. Jadi ceritanya sebenarnya bila kereta tu baru, dia akan ada macam-macam teething problem kan. Jadi Proton tak mau pisang berbuah ke berapa kali lagi dah. Jadi Roslan Abdullah dah bagi instruction dekat Proton Eda untuk buat quality check yang sangat strict untuk memastikan tak ada kereta yang bermasalah yang terlepas daripada quality check. Mereka tak terima kereta yang keluar pada kilang bermasalah, mereka pulang balik ke kilang untuk kilang betulkan sebelum dia orang terima. Jadi katanya itulah sebabnya kenapa banyak kereta yang terpaksa dihantar balik ke kilang. Kerana bermacam-macam isu lah, biasalah benda baru kan. Kadang-kadang komponen mai tak apa cantik, kadang-kadang adalah fit and finish punya isu. So mereka hantar balik semua nak pastikan kereta tidak bermasalah. So that's a good positive thing, although nampak macam negatif lah, which aku rasa faham lah. Kalau hang order kereta mestilah hang tak puas hati kan. So yang kat belakang kita ni ialah variant top spec Flagship X. Yang Flagship X ni beza dia dengan yang lain-lain ialah dia ada sunroof dengan dia ada body kit. So kereta ni kalau kita tengok dia punya spec sheet tu, memang dia menang lah banding dengan kereta-kereta segmen B. In fact kalau kita tengok spec sheet dia, mungkin juga kita akan rasa kereta ni menang dengan kereta-kereta segmen C. Tapi sebenarnya kereta ni dia kecil sikit daripada kereta segmen C. So tak boleh samakan dia dengan kereta segmen C. Dia sebenarnya kereta segmen B plus lah, kita kata. Besar sikit daripada Vios, besar sikit daripada City, tapi kecil sikit pada Civic dan kecil sikit pada Corolla Altis. Dari segi dia punya enjin tu, Proton cuba membawa satu pembaharuan lah, di mana dia menawarkan enjin 1.5 liter turbo multi-point injection dan kotak gear DCT. So kat situ mungkin kita akan rasa teruja sikit, dan memang terbukti masa kita buat ujian di Litar, pecutan dia mengalahkan Honda City dengan Toyota Vios lah. So kat situ dia memang ada kelebihan dari segi dia punya pecutan. Pada luar kita tengok kereta ni tak banyak beza daripada Geely punya produk, iaitu M Grand. Yang ni dibina atas platform BMA Geely. Dan kita tengok perbezaan dia tak banyak sangat, kecuali rupa bentuk grill lah, yang itu dia menggunakan the Infinite Weave yang Proton gunakan sebelum ni. Dan selain daripada tu kita tak nampak banyak sangat perbezaan, kecuali in the terms of kalau yang kereta ni lah, kita nampak dia punya body kit tu mungkin berbeza sikit lah daripada yang kita nampak pada produk Geely ke, atau mungkin tak ada pada produk Geely. But the rest of it is exactly the same. Dimension pun semua sama, all the lighting aperture, bukaan lampu semua sama. So this is memang a produk yang kita kata Proton terpaksa ambil. Sebab apa? Bila kita tengok Proton punya line up sekarang ni, dia sekarang bermasalah kerana line up dia tidak ada satu sedan yang strong. Kalau Prodo ada Beza, kalau Toyota ada apa nama tu Vios, kalau Honda ada City, dia tak ada produk yang strong. Dia punya saga dah terlalu lama sangat, dan susahlah kita nak compete dengan even Beza pun saga dah tak boleh nak compete dah. So terpaksalah, nak tak nak terpaksa juga ambil produk yang ditawarkan oleh Geely ni, dan make do with whatever yang you boleh dengan kereta ni. Saya rasa kalau kita tengok just daripada luar kereta ni lah kan, dia memang ada tempat lah di pasaran di Malaysia ni. Sebab memang pasaran sedan ni dah semakin kecil di Malaysia, sebab mungkin orang lebih naik ke SUV dan mungkin ke MPV ataupun SUV lah lebihnya sekarang. Tapi ada juga maker-maker yang dah tak mahu dah memandu MPV, tak mahu dah memandu SUV. Anak-anak mungkin dah besar, dia nak kena cari kereta yang lebih kecil, ataupun orang muda yang nak sesuatu yang lain daripada yang banyak di pasaran.
Of course kalau kita tengok yang banyak di pasaran, Honda City, banyak Toyota Vios, so nak satu kelainan boleh pilih kereta ni. Jadi kereta ni pun harga dia taklah mengarut sebenarnya. Kalau kita tengok daripada segi harga tu bermula daripada 73,000 dan naik sampai ke 94,000. So satu julat harga yang saya rasa munasabah untuk sebuah model ataupun satu model yang mempunyai 4 pilihan varian, daripada yang paling asas sampailah yang paling canggih sekali. Okey, dari sebenarnya reka bentuk luaran ni, pada saya ini satu reka bentuk yang sangat formal. Maksudnya sangat konservatif dari segi dia punya 3 box shape tu. Kerana sekarang banyak kereta dah mula menggunakan fastback punya styling untuk belakang tu, nak bagi dia nampak lebih ranggi dan lebih canggih. Tapi yang ni masih kekalkan very formal, very proper 3 box punya design, which will be okay untuk setengah orang yang nakkan kereta yang nampak macam prestigious lah. This is mungkin something yang orang akan pilih atas dasar itu. Tapi mereka-mereka yang nak reka bentuk yang lebih ranggi mungkin akan rasa this is a little bit too formal. Dia ada cuba nak bagikan kereta ni nampak agresif, all the new strakes and body kit ni semua membantu sedikit sebanyak. Tapi overall kita masih lagi susah lah nak katakan dia punya reka bentuk ni adalah reka bentuk yang ultra modern. Tak. Kalau ada isu tentang enjin kereta Proton S70 ni ialah kerana ianya ialah enjin 3 silinder. Kalau kau nak tahu kenapa Proton pilih enjin 3 silinder sekarang untuk semua produk baru dia orang, ni ada aku dah buat video kat atas ni, klik kat atas link ni dan boleh tengok aku bercerita panjang lebar. Kali ni ianya port injection lah, multi point injection, bukan direct injection. So ada orang kata kenapa tak pergi direct injection? Of course direct injection satu lebih mahal, dan keduanya direct injection ni ada isu tentang carbon build up dekat belakang valve lah. Dan kadang-kadang ia memerlukan proses pembersihan yang khusus, yang khas dan mahal. So mungkin Proton kata dia tak nak membebankan pembeli dengan enjin direct injection. Macam Toyota, dia direct injection tetapi ada juga port injection untuk membantu membersihkan belakang dia punya valve. Anyway, enjin ni nama dia ialah JLH3G15T. Kalau kau nak tahu dia punya technical specification, aku letak kat sebelah ni. Dia punya impression yang aku nak cerita ni adalah tentang macam mana rasa lah kita mandu kereta ni. Dia datang dengan of course 7 speed punya dual clutch transmission dan torque dia tu yang daripada 1500 sampai 4000 rpm tu memang is actually a good number, good range kat situ, dia berada kat situ. Cuma entah dia punya gearbox ni mungkin dia orang punya setting tu untuk nak bagi kereta ni rasa lembut dan tak menyentak sangat. Dia punya gearbox tu mungkin rasa macam lambat sikit dia punya response dia tu, bit more like a torque converter daripada dual clutch transmission. But I suspect dia orang buat macam tu kerana nak membantu dari segi dia punya wear and tear. Kalau sports mode tu dia macam menangkap lebih kuat sikit lah. Jadi sebenarnya dia orang boleh je bagi dia menangkap dengan lebih laju. Tapi bila dia menangkap dengan lebih laju tu selalunya akan ada isu kepada gearbox dan engine dan the whole drive line in terms of wear and tear. Mungkin drive shaft kena ganti lebih kerap, mungkin clutch kena ganti lebih kerap. And DCT punya clutch complicated lah, so you tak nak lah nak kena ganti dengan kerap sangat. But overall kereta ni memang feels like sedan lah. Dia bukanlah rasa macam sporty sedan, memang rasa macam a normal sedan. Walaupun dari segi pecutan sebenarnya dia boleh mengalahkan City dengan Vios, tapi this is still not a performance car sebab dia punya kereta tu overall rasa lembut lah, dan dia punya suspension pun very supple. Bila kita masuk dalam kereta ni, tumpuan utama ialah dia punya skrin besar tengah-tengah tu lah, dan juga skrin paparan digital sepenuhnya untuk pemandu. Jadi memang skrin ni berkualiti tinggi, berdefinisi tinggi, dan kalau you nak dapat skrin macam ni pada kereta-kereta lain, kena pilih varian yang dah premium lah, varian yang mahal lah. Tapi untuk Proton pada harga 94,000 in this flagship dengan flagship X ni, memang dapat skrin yang besar ni yang mempunyai pelbagai ciri. Kereta ni dia punya design tu kan masih lagi ada elemen-elemen daripada China lah saya rasa. Benda-benda macam ni saya kadang-kadang tak berapa faham sikit lah. Tapi I guess that's how they like it. But there's at least some nice play with texture in some of the leather atau leatherette wrapping yang dia gunakan ni. So that kind of makes it up a little bit lah. Kalau you jenis suka macam tu, kalau you tak suka benda-benda stitching macam ni, dan mungkin akan menjadi satu benda yang you tak berkenan tengok lah. Some people dia suka more like structured, like diamond ke pattern ke dan sebagainya kan.
Tapi kemasan dia agak okey, tapi plastik lah, bukanlah metal ke apa kan. Dan suis-suis ni typical lah kita nampak dalam produk-produk Geely yang lain, dan semua suis kawalan juga sama lebih kurang. Dan of course kat sini menunjukkan dia ada adaptive cruise control. Skrin tengah ni dia punya feature utama adalah, so kita tengok kat sini ada macam-macam kita boleh tengok 360 camera. 360 camera ni dia bagi macam invisible car, so boleh nampak semua you punya pandangan sekeliling. So kita boleh nampak lah sekitar kita ada apa sebelum kita bergerak, dan boleh pilih tengok depan, tengok belakang, tengok tepi. Dia punya general setting dia. Ni dia ada vehicle information kat sini. So you ada car plate number pun boleh letak kat situ, dengan VIN number sekali kat situ. So senang you nak refer lah. Cockpit, the sound display dengan wireless charging you boleh setting. ADAS, you boleh pilih nak setting ni ke tidak lah, on ke off ke kan. System, dia check lah software update bila last, the latest version. Nampak dia beritahu. So benda-benda ni mungkin untuk peminat kereta yang macam umur-umur macam saya, kita tak buat sendirilah. Tapi untuk orang muda, dia akan nak update yang terkini lah, sebab mungkin ada update-update yang membolehkan dia akses fungsi-fungsi baru kan. Kalender, dia boleh sync kot kalender ni kan. Macam mana you nak sync, saya tak pasti, tapi ada cara lah untuk sync. Ada Joox Music, lepas tu ada Spotify, ada Shock, dan ada Map. Dan Map dia ni ialah menggunakan map daripada China lah. Dia agak okey juga, but of course tak sama cantik macam map yang kita biasa pakai lah, daripada Google ataupun Waze. Dan dia ada tunjuk cuaca. And this is the first screen yang you boleh ada. You can display bermacam-macam maklumat. Yang ni dia tunjukkan peta, range, and weather sekarang, dan apa entertainment system yang on. Ada calendar, dan ada a few other shortcuts yang boleh letak kat situ. Center console dia ni nampak macam agak plain but functional. So kat sini dia ada wireless charger, dua cup holder, satu shallow, satu dalam. Dan kat tepi sana pun ada cup holder lagi. Kat belakang pun ada cup holder. Kata dia ada 8 cup holder kalau tak silap saya. Dan kat bawah ni pun ada tempat ruang simpan barang yang agak besar jugalah. Kalau nak simpan barang untuk tak nak bagi orang nampak, it's quite a useful tempat simpan barang. Dan of course kereta ni yang version Flagship X datang dengan sunroof, yang sudah tentu akan menjadi satu ciri yang penting ataupun ciri yang unik untuk kereta yang berharga di bawah pada 100,000 atau in fact bawah 95,000 baru. Mana nak dapat? Ruang kabin belakang ni pada saya tak ada isu sangat, sebab kereta ni macam saya cakap tadi, dia mempunyai profile yang very traditional. Jadi dia punya roofline semua betul naik tinggi sampai ke belakang baru dia mula turun. So tidak ada masalah dengan saya tinggi 5 kaki 11, dan masih lagi nampak ada lagi satu tangan lah di atas kepala saya. Dan juga di depan ini memang ada lagi satu penumbuk, sebab dia dah lekupkan sikit kat sini dan juga kaki saya boleh masuk ke bawah kursi. So itu memang menunjukkan tak ada masalah isu ruang dan sebagainya. Dan dia punya armrest pun mempunyai ketinggian yang sama. Kadang-kadang setengah kereta dia punya armrest tengah dan tepi ni tak sama tinggi. Yang ni nampak macam sama tinggi. S70 ni juga datang dengan corong aircon dekat belakang, dan juga USB-C dan USB-A untuk charging, dan ada satu tempat untuk kita meletak kita punya peranti lah. Dan sini ada 2 cup holder, dan dia punya armrest ni kita boleh simpankan di sini. Dekat bawah ni kita boleh nampak ada apa dia panggil, Isofix punya mount. So dia ada macam leather yang boleh kita buka lah. So taklah susah sangat kita nak masukkan benda tu, dan agak mudah juga nak akses lah benda. Tapi saya tak pernah cuba lagi lah menggunakan child seat yang sebenarnya. Kat sini juga ada a little bit of pockets, dan kat sini nampaknya dia punya rear door hold door tu agak besar juga. Okay, sekarang aku nak cerita pula mengenai driving impression yang kita dapat daripada memandu daripada Penang. Jadi first stage tu azah daripada motorcar bawa dekat dalam pulau sampai ke Juru ke manakah. Lepas tu Abang Japar bawa the second shift dan saya bawa the last shift lah. Apa yang saya dapati, kereta ni sebenarnya memang tune towards comfort dan bukan ditalakan untuk really exciting driving. But that doesn't mean kereta ni tidak mempunyai good ride and handling. Sebenarnya ride and handling ni memang mengenai keselesaan dan kepuasan kita memandu.
Kepuasan memandu tu kita akan dapat bila kita masuk jalan yang kona-kona lah, banyak bukit apa semua. Kita akan rasa kereta tu dia punya feedback steering dia punya handling puas, dan kita rasa selesa dan yakin untuk memandu. Bila atas lebuh raya, kita akan dapati kita tidak begitu penat memandu kereta ni kerana dia duduk diam dekat lorong dia, kat mana kita nak, dan kita tidak perlu membuat banyak pembetulan pada steering. Dan ini yang you akan alami bila kita memandu S70. So dia rasa macam a properly sorted out car, macam a Continental car yang bawa long distance, tak rasa dia floating, tak rasa dia melewat pergi merata. Proton telah diberikan lebih ruang kali ini untuk menala semula sistem gantungan ataupun suspension. Ini kerana dalam Geely punya family tidak ada model ni yang menggunakan enjin 3 silinder turbo 1.5 ni. Jadi bila enjin tu saiz dia berubah, dia punya berat dia berubah, seluruh kereta tu perlu ditala semula, dan kita boleh merasa sedikit sebanyak kereta ni adalah Proton punya right handling punya feel, tapi kali ni ditala untuk lebih kepada keselesaan. So benda ni sebenarnya adalah satu pilihan oleh Proton saya rasa, dan it's a correct decision untuk kali ni, sebab kereta ni memang dijual sebagai kenderaan yang mempunyai ciri-ciri mewah, termasuk ditawarkan dengan bumbung kaca, sunroof dan sebagainya, dan pelbagai ciri-ciri mewah lagi di dalam kereta. Jadi tak sesuai mungkin kalau ditala terlebih kepada pemanduan yang agresif. Dan kalau kita tengok cara dia tala kotak gear dan the response of the engine pun memang ditala untuk lebih pada keselesaan. Ini memang saya rasa keputusan yang tepat kerana dia punya pesaing yang lain Honda City dengan Toyota Vios pun ditala sebenarnya untuk keselesaan. Memanglah City itu dia ada RS ke, Vios dia ada GRS ke, tetap ianya masih lagi ditala untuk keselesaan, dan kali ini Proton dah mengambil keputusan yang lebih matang pada pendapat saya dan menghasilkan kenderaan yang sesuai dengan kehendak pasaran. Jadi angka jualan setakat ini, setakat bulan 4 ni sudah mencapai hampir 6,000 unit. So itu betul lah dengan dia punya sasaran, dan kita berharap model ni akan terus mendapat tempat lah di kalangan pembeli, kerana it is an interesting model yang menawarkan ciri-ciri unik yang kita tak boleh dapat pada harga bawah pada 100,000. Tapi masalah utama kereta ni ialah ianya masih lagi sebuah Proton, dan persepsi pasaran tentang Proton ni masih lagi perlu banyak diubah. Jadi Proton kena bekerja keras lah untuk meyakinkan pembeli bahawa mereka adalah satu jenama yang telah diperbaharui ataupun diperbaiki. Bukan kereta tu sendiri, bila teknologi saya rasa dah okey, walaupun enjin 3 silinder ni orang kata macam-macam, it's still for me personally saya rasa ialah keputusan yang tepat oleh Proton, sebab rationalizing the engine family and allowing Proton to reduce their cost and improve their product, and bagi kita produk yang lebih baik adalah satu langkah yang tepat. Sama ada pasaran boleh menerima atau tidak, in the long run, kalau produk tu betul, harga tu betul, positioning betul, quality betul, dan paling penting sekali sekarang ni adalah sokongan lepas jualan. Sebenarnya kereta ni apa pun yang ada masalah, belilah apa Bentley sekalipun, semuanya ada masalah. Tapi yang penting sekali ialah perkhidmatan lepas jualan. Memang Proton sedang berusaha keras, dan kita berharap mereka berjaya untuk meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan lepas jualan supaya model macam S70 ni yang menawarkan teknologi yang tinggi dan macam-macam peralatan atau perisian yang canggih tidak menjadi satu sumber kerisauan untuk orang membeli kereta Proton. Okey, sampai sini je video kita kali ni. Kalau boleh tolong komen sikit kat bawah, hangpa setuju ke tak setuju dengan pendapat aku mengenai S70 ni. Dan of course, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Mungkin ramai juga nak tengok saya punya pendapat mengenai Proton S70 ni. Dan macam biasa, kalau belum subscribe, tekan butang subscribe dan juga butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia pun yang berhemah, kita jumpa lagi, insyaAllah.